Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Facebook, Instagram, YouTube. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya yang tak seberapa ni lah. Okay, channel saya ni lebih kepada motivasi, lebih kepada resepi, lebih kepada orang kata fiqh solat, fiqh munakahat dan sebagainya lah. Jadi cuma saya nak cerita beberapa perkara berkaitan dengan iaitu ayat Al-Quran yang saya akan terjemahkan nanti dan juga pengajaran yang kita perlu ambil di sebalik ayat yang daripada ayat Quran ni tadi, ya. Sebab kadang-kadang kita rasa kita masih tak sedar pada diri kita sendiri yang kita ni kuat mengadu domba, kuat mencaci, kuat menghina, kuat orang kata menyakiti hati orang. Kadang tak sengaja kita caci orang, kita mengeji orang, kita menyebarkan fitnah. Dalam seharian kita, memang kita takkan lari daripada untuk menyebarkan fitnah dan juga untuk berkata sesuatu yang tidak elok kepada sahabat kita, kepada jiran tetangga kita, kepada orang lain. Saya ingat lagi dalam beberapa kisah bila mana berlaku pada zaman Rasulullah tu, ketika bila mana Rasulullah ni berjalan di satu kawasan kubur. Takut kisah ni tau. Berjalan di satu kawasan kubur bila mana pada ketika itu Nabi terdengar teriakan meronta-ronta dalam kubur tersebut, sedang meraung kesakitan, menangis, disoal oleh Munkar dan Nakir dalam kubur tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kisahnya bila mana Nabi pancangkan pelepah tamar tadi, Nabi cocok di atas kubur tadi dan Nabi berdoa dan Nabi pergi daripada situ. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu buat perkara yang pelik ni?" Lalu pada itu Rasulullah benda, "Tidakkah kamu tahu bahawasanya dan dalam kubur tadi sedang diseksa oleh dua malaikat. Yang pertama sekali kerana dia mengadu domba. Mengadu domba ni apa dia? Iaitu suka mencaci, menghina dan suka menyampaikan keburukan orang lain, jiran-jiran dia. Dan yang kedua pula, dia kencing tak tus. Maksudnya dia tak jaga kebersihan khuluk dia ataupun tak jaga kebersihan, orang kata dia tak basuh dengan bersih najis dia tadi. Itu diseksa tadi. Lalu aku letakkan pelepah tamar tadi untuk memberi syafaat kepada dia sehingga pelepah tamar tadi kering, maka syafaat aku akan hilang," kata Rasulullah. Tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ambil pengajaran daripada cerita ni dan saya akan ceritakan lebih lanjut berkaitan dengan iaitu ayat wailul likulli humazatil lumazah dan juga terjemahan dia dan juga kesan-kesan daripada penyebar fitnah dan juga kesan-kesan daripada kita berkata benda yang tidak elok. Jadi insya-Allah stay tune, jangan lupa saksikan dan tonton sampai habis tazkirah saya ini berkaitan dengan balasan penyebar fitnah. InsyaAllah stay tune. Jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang disayangi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah dengar tak ayat ni yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka pendusta, pencaci dan juga mengeji. Tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Masya Allah, bila dengar ayat ni, kita rasa takut sangat-sangat. Sebab bukan apa, ayat ni menjerumus ke arah memberitahu kepada kita bahawasanya dosa mencela, mencaci, mengumpat dan juga mengeji sangat besar, maka akan dihumbankan dalam neraka yang paling dalam. Tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita terlupa bahawasanya kadang-kadang orang yang buat salah di hadapan kita tadi, sebenarnya Allah nak tegur kita, prasangka buruk kita kepada dia. Tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita terfikir tak kadang-kadang bila tengok orang melakukan kesilapan, kita suka mengeji dia, keji dan sehinggalah
Orang yang keji tadi, dia akan keji kepada orang lain pula. Dia akan keji, dia akan sampaikan pada orang lain. Maka dia akan jadilah bangau, bangau. Sehingga tidak ada kesudahan pencaci dan juga pengeji ni tersebut. Tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita suka viralkan sesuatu perkara yang belum sahih tentang kebenarannya. Kadang-kadang baru lagi bau-bau viral, bau-bau nak dituduh, belum lagi betul-betul berlaku. Kadang-kadang kita dah sebarkan fitnah tersebut. Kadang-kadang ramai orang dia suka sebarkan fitnah ni. Dia nak bagi view dia tinggi, dia nak bagi orang lihat apa yang disampaikan. Kadang-kadang dia suka menjadi orang yang pertama menyebarkan fitnah. Dia rasa bangga, dia rasa ujub, dia rasa seronok menjadi orang yang pertama menyebarkan fitnah. Janganlah kita menjadi orang yang pertama menyebarkan fitnah yang bukan-bukan, yang sahih kesahihannya. Para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kesan daripada fitnah kita sampaikan kepada orang, yang pertama sekali, kita dibenci oleh para malaikat. Ya, rahmat Allah Ta'ala takkan sampai kepada kita. Ya, dan yang ketiga pula, kasih sayang di antara kita dengan rakan-rakan, jiran tetangga akan hilang dan akan pudar lama kelamaan. Dan yang keempat, kita ni akan dipersoalkan di yaumul qiyamah esok. Dan yang kelima, kita akan dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Moga dijauhkan kita daripada dimasukkan dalam neraka oleh Allah Ta'ala atas dosa-dosa keji yang kita buat. Kita cari balik. Betul tak kita sampaikan benda yang buruk-buruk sahabat-sahabat kita kepada orang lain, sehingga sahabat tadi disampaikan kepada orang lain lagi, maka saham dosa itu akan berterusan. Seperti mana saya nak pesan kat sini, ya, pernah berlaku kepada seorang orang tua, ya, yang telah berusia, yang sentiasa duduk kat masjid, dia beramal, berzikir, tahajud, baca Quran dan sebagainya, dia tak ganggu orang pun. Lalu pada ketika itu, ya, dia ni difitnah mencuri tabung masjid. Tapi pada ketika itu tabung masjid ni sebenarnya orang lain yang curi. Jadi pada ketika itu pemuda ni tadi menuduh pakcik ni tadi mencuri duit tabung masjid. Lalu kata benda, duit tabung masjid sedikit ni siapa lah yang curi sebenarnya? Mesti pakcik tu. Sebab apa? Dia sentiasa duduk kat masjid. Aku tengok dia mencuri sebenarnya. Lalu pada ketika itu, ya, orang tua tadi dihalau daripada masjid tersebut. Sedangkan dia tak mencuri pun, tapi dihalau oleh para jemaah. Sebab dia dituduh mencuri sedangkan dia tak mencuri. Lalu pada ketika itu, nak jadikan cerita, ya, bahawasanya dapatlah terbuktilah yang mencuri tadi sebenarnya pemuda tadi. Disebarkan fitnah mengatakan orang tua tadi yang mencuri. Lalu pada ketika itu pemuda tadi pun bertemu dengan orang tua tadi, dia mohon kemaafan. Dia kata, wahai orang tua, aku nak minta maaf pada kamu sebab aku telah menuduh kamu mencuri. Sebenarnya yang mencuri itu aku, maafkan aku. Lalu pada itu, kalau kamu nak suruh aku maafkan kamu dengan satu syarat, dia kata, setiap kali kalau kamu pergi masjid, kamu ambil bulu ni dan kamu cari satu persatu sehingga habis. Lalu dia pun buat, pergi masjid dia cari. Lalu sehingga dah habis bulu tadi, dia bertemu dengan lelaki tua tadi. Dia kata benda, wahai lelaki tua, aku dah cari bulu ni sampai habis. Macam mana aku nak buat ni? Lalu pada ketika itu, orang tua tadi beritahu, alhamdulillah kamu telah cari bulu ni sampai habis. Ya, inilah perumpamaan bulu-bulu tadi bila aku suruh kamu cari, perumpamaan fitnah yang kamu telah sebarkan kepada orang. Maka bulu itu akan terus bertebangan dan fitnah aku terus bertebangan sampai bila-bila. Sebab itulah kesan buruk daripada kita fitnah orang, kita mengumpat orang, kita mencaci orang. Kalau boleh, tolong hindarkan daripada mencaci, menghina dan mengeji orang. Ya, kita tengok pada diri kita juga. Diri kita banyak salah dan diri kita pun banyak juga. Kita perlu muhasabah diri banyak-banyak. Bukan mencaci dan juga mencari kesalahan orang lain. Sebenarnya, kata ulama kata apa? Sebenarnya bila kesalahan orang lain, kita cepat hidu. Tapi kesalahan kita susah nak hidu. Sama juga macam pakai minyak wangi. Kalau kita pakai minyak wangi, kita takkan bau. Tapi kalau orang lain pakai minyak wangi, akan kuat bau dia. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencaci dan jangan mengeji kerana kesannya sangat buruk. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.